report polis di atas kebiadaban dan juga tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota polis kepada orang awam, terutamanya anak muda, oleh sebab daripada tindakan beberapa orang, segelintir saja anggota polis yang tidak bertanggungjawab. Ini akan menjejaskan pandangan masyarakat ke atas keseluruhan pasukan polis. Itu sebab saya tampil memberikan report ini adalah untuk kita membersihkan nama baik pasukan polis. Kerana kita tahu, dan saya juga sepanjang hidup saya tahu bahawa pihak polis, pasukan polis di Raja Malaysia telah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah, jujur dan bertanggungjawab. Itu sebab kita hanya nak minta supaya beberapa orang yang telah mencemarkan nama baik anggota polis ini diambil tindakan, dan pihak saya sendiri akan menyaman anggota polis tersebut yang saya kira bertindak menyalahi daripada undang-undang. Saya ingin bacakan laporan saya, iaitu pada 31 bulan 8 2019 lebih kurang jam 3.05 pagi, saya menelefon anak saya yang bernama Muhammad Izzuddin yang sedang berniaga berhampiran dataran 1 Malaysia. Anak saya menyatakan bahawa beliau ditahan pihak polis dan beliau berada di tempat kejadian untuk membantu kemalangan yang berlaku di situ pada awalnya. Anak saya menegaskan beliau dipukul di kepala oleh pihak polis yang disaksikan oleh rakan-rakannya dan ramai anak muda yang berada di situ, dan ada beberapa anak muda juga telah ditahan dan telah dipukul, dibelasah oleh beberapa anggota polis yang terlibat dan hadir di tempat kejadian. Dan saya telah berjumpa dengan pegawai polis tersebut, dan pegawai polis tersebut telah pada asalnya telah melepaskan anak saya. Kemudian saya bertanya dengan anggota polis yang mana satu pegawai polis yang telah memukul anak saya. Akibat daripada pertanyaan saya tadi itu, saya telah dikepung oleh beberapa anggota polis dalam keadaan marah, dan disebabkan oleh pertanyaan saya itu, dan kemudian pihak polis telah menangkap semula anak saya dan digari tangannya. Dan tujuan saya membuat report polis ini ingin mempertikaikan kenapa pihak polis menggunakan tindakan salah guna kuasa dan gagal mengawal kemarahan beliau. Adalah tidak wajar pertanyaan saya tentang siapa yang memukul anak saya dibalas dengan penahanan anak saya. Tujuan saya membuat report ini untuk dirujuk kepada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, dan IPK Melaka, serta untuk saya membuat saman sivil terhadap anggota polis tersebut. Ini sekian report saya. Dan saya berdiri hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya sebagai manusia, saya mengenali anak saya, dan saya telah berbincang dengan isteri saya. Sebenarnya biarlah anak saya ditahan demi perjuangan ini bagi kita menegakkan keadilan. Saya kira saya boleh melepaskan anak saya, tapi walaupun anak saya seorang yang baik, seorang pelajar universiti, saya rela ditahan demi kita nak membetulkan beberapa keadaan yang saya kira telah menyalahi apa yang sebenarnya berlaku di negara kita. Tidak sepatutnya beberapa anggota polis memukul anak-anak muda kita, anak-anak muda orang-orang Melayu kita ni di tempat awam, di hadapan ramai orang, menunjukkan kesombongan mereka menggunakan kuasa yang ada, tidak meletakkan kebenaran pada pihak yang sebenarnya. Jadi itu sebab saya mengambil tindakan ini bagi nak membela anak-anak muda, terutamanya dalam Parlimen Tangga Batu ni. Kerana saya tahu bahawa mereka yang terlibat adalah berada di dalam kawasan sekitar Kelebang, Leye, Tanjung dan juga Kampung Pinang. Saudara-saudara, saya ada saksi. Ramai anak muda yang sanggup menjadi saksi kepada saya. Saya juga difahamkan akan dapat diberikan rakaman video di atas
tindakan polis memukul anak-anak muda kita. Saya akan ketengahkan dan saya akan viralkan itu untuk disaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia apa tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa, bukan pasukan polis, oleh beberapa anggota mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya mohon untuk saudara saya, kita doakan semoga apa yang saya lakukan ini adalah saya memperjuangkan untuk kebaikan anak-anak muda kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili Ummah Melaka melihat isu ini. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku dengan begitu mudah sekali memberikan kecederaan kepada anak-anak muda yang berkumpul pada malam itu. Dan tindakan yang dilakukan oleh segelintir polis ini sebenarnya sepatutnya perlu diberi perhatian oleh pihak atasan polis lah. Kita tidak mahu nama polis tercemar disebabkan oleh kelakuan beberapa kerat anggota mereka yang mungkin kita boleh tafsirkan sebagai sama ada penyalahgunaan kuasa ataupun penggunaan kuasa yang agak melampau. Saya tak fikir perkara ini akan dilakukan pada kelompok-kelompok lain, terutamanya yang bukan Melayu. Tapi kita boleh lihatlah dalam himpunan-himpunan yang dibuat oleh Bersih yang yang dihadiri oleh ramai bangsa DAP ini dan juga PKR serta pembangkang yang lain pada satu ketika dahulu. Dalam hendak menyuraikan, polis terpaksa memberi taklimat, memberi amaran beberapa kali. Tapi kalau dalam keadaan macam ni kita memperlakukan anak muda dalam keadaan yang tidak sepatutnya, bagi saya itu satu tindakan yang kita tidak boleh terima lah. Okay. Hanya kerana diprovok hanya kerana ditanya oleh Datuk Seri kenapa kita perlu berang, sepatutnya kita jawab. Sebab perkara ini bagi saya, kalau di peringkat awal lagi kita boleh atasi perkara ini dengan matang tanpa menggunakan emosi, saya rasa perkara ini boleh diselesaikan dengan baik. Tapi sekarang ini report polis telah pun dibuat dan saya menyokong tindakan yang dibuat oleh Datuk Ali untuk mencari keadilan. Bukan sahaja pada anak beliau tetapi pada remaja-remaja lain yang terlibat pada malam itu. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan pun dapat memberi sokongan penuh pada laporan polis dan juga pada kami untuk memberi gambaran sebenar dan juga untuk mendapat keadilan bagi remaja-remaja yang sedang direman. Saya dimaklumkan ia direman 4 hari itu ya. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat apa yang berlaku hari ini jelas satu salah guna kuasa kerana tugas seorang pegawai dan anggota polis, tugas dia ialah jaga aman. Betul tak betul? Tugas dia jaga aman. Kalau berlaku sesuatu perkara yang boleh dilihat sebagai tidak aman, sepatutnya dia mengarahkan supaya mereka yang berhimpun di kawasan kemalangan ini bersurai dan sebagainya. Tetapi tindakan, saya difahamkan 5-6 orang anggota polis memukul, ini bermakna dia bukan hanya menjalankan tugas sebagai penguatkuasa, dia cuba nak menjadi hakim. Dia cuba nak menjadi hakim dengan menghukum mereka-mereka yang berhimpun itu. Jadi ini satu perkara yang jelas bercanggah dan salah dari segi undang-undang.
Keduanya, apabila Datuk Ali pergi ke balai, kita difahamkan anak beliau telah pun dibebaskan sebab memang kebetulan anak dia cuma lalu dan berada di tempat kejadian. Tapi malangnya, apabila anak dia beritahu dengan Datuk Ali bahawa beliau dipukul, Datuk Ali cuma bertanya, Datuk Ali cuma bertanya saja, siapa yang memukul anak saya, boleh saya tahu? Sebab dia nak tahulah, dia nak tanya dengan orang ni kenapa anak dia dipukul. Sebab sekarang ni, ini bukan zaman Maha Fir'aun dulu. Polis boleh pukul orang sesuka hati, betul tak? Betul. Dah tak ada lagi dah zaman tu. Ini zaman moden. Tak berlaku dah benda ni, lama dah. Polis pukul orang sesuka hati ni dah lama tak berlaku. Tiba-tiba sekarang ni berlaku kat Melaka. Jadi hanya kerana bertanya siapa yang memukul itu, beberapa orang anggota polis telah mengepung Datuk Ali. Seorang daripadanya cuba mengancam nak memukul Datuk Ali, Inspektor Syafiq. Dan ini jelas menunjukkan bahawa beliau ini tidak boleh mengawal kemarahan dia. Tidak boleh mengawal kemarahan dia. Dan lebih menyedihkan, selepas itu perkara ketiga, salah ketiga yang berlaku ialah kerana bapak dia bertanya siapa yang memukul anak saya, tiba-tiba anak yang dah dibebaskan tu ditahan pula. Boleh tak polis buat macam ni? Boleh. Tapi bukan semua polis jahat ni tuan-tuan. Banyak polis baik, cuma 5-6 ekor polis termasuk ketua polis negara ni yang salah guna kuasa. Itu sebabnya kita nak ketua polis negara ni ditukar. Sebab benda yang patut dia ambil tindakan, contohnya macam Azmin Ali, patutnya ditangkap. Ada dia tangkap Azmin Ali? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Orang yang rogol Amah, Paul Yong, betul tak? Betul. Dia rogol seorang pembantu rumah dia, saudara. Polis boleh gunakan Seksyen 15 dalam kurungan 1 kanun kesiksaan. Common arrest boleh tahan tidak lebih 24 jam. Kena bawa pergi ke mahkamah, dapatkan perintah reman. Langsung tak ditahan perogol, langsung tak ditahan peliwat. Begitu juga dengan orang yang buat kerja saya tak nak sebut benda ni. Tak ditahan, tiba-tiba anak Datuk Ali ni, tuan-tuan, kerana bapak dia bertanya siapa yang memukul. Yalah, bapak anak kena pukul. Salah ke bapak nak tanya kenapa anak jadi dipukul? Betul tak? Betul. Kalau tak berani nak menjawab, jangan pandai-pandai pukul anak orang. Betul tak? Betul. Jadi saudara, 3 kesalahan utama yang telah dilakukan oleh pegawai ni, kita akan lapor kepada jawatan kuasa tata tertib polis ataupun Jabatan Integriti, dan kita juga akan lapor kepada Suruhanjaya Siap. Siap ni untuk Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasa. Dia jaga semua sekali. Semua penguatkuasa siaplah yang jaga. Dan kita juga akan buat saman sivil ke atas Inspektor Syafiq dan beberapa orang yang kita kenal pasti salah guna kuasa. Jangan sekali-sekali kita menyerang pasukan polis, kerana ramai anggota polis yang berdedikasi, yang ada integriti. Yang tak ada integriti ni macam ketua polis negara dengan 2-3 orang yang datang daripada Bukit Aman ni. Itu kena jelas. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya kalau ada kesempatan, kalau nak berbual, saya jemput dekat Bollywood, Bungan minum. Terima kasih semua di atas kehadiran pada anak-anak muda, bersabar, dan sebagai orang tua, sebagai bapa, saya minta supaya anak-anak muda berkelakuan baik. Jangan dia nak lumrah haram ke apa. Kita buat baik dan kita patuh pada undang-undang. Boleh? Boleh. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.